Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Baru berlaku sebentar tadi dalam Dewan Rakyat. YB Azalina katakan, diberi paha, ya, mahukan pula betis. Itu dia satu kenyataan pedas, ya, daripada YB Azalina. Terutamanya apabila pembangkang berdiri saja, sahabat semua. Apa yang mereka mahu, minta duit, minta peruntukan. Ya, sedangkan apa yang kita lihat hari ini, mereka seakan-akan mensabotas kepada segala usaha kerja keras yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Menunggang isu-isu seperti ringgit, diperbesar-besarkan nilai ringgit, sedangkan hari ini sahabat semua, nilai ringgit itu semakin mengukuh, ya, bukan lagi seperti 2-3 hari yang lalu. Tapi apa yang mereka katakan? Kerajaan ini gagal, disebabkan itulah nilai ringgit jatuh dan sebagainya. Ditambah pula dengan asik meroyan berkaitan dengan peruntukan ahli parlimen. Apabila disuruh berunding, mereka pula menyatakan tidak mau. Begitulah kesombongan dan juga keangkuhan pemimpin-pemimpin daripada PAS khususnya. Jadi sahabat semua, saya mau membawakan Anda apa yang berlaku sebentar tadi di parlimen. Kenyataan panas daripada YB Azalina Othman terhadap ahli parlimen Jurlun daripada parti PAS ini. Jadi mari kita tonton video ini bersama-sama. Yang berhormat Rauf. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan nombor 1. Yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Jadi Ketua. Saya akan menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rauf dan Yang Berhormat Marang, soalan nombor 64 secara bersekali. Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan Ahli Jemaah Menteri komited dan telah bersetuju secara prinsip bagi meminda Perlembagaan Persekutuan dan mengubal Akta Perkhidmatan Parlimen yang baru, antara lain bagi memberikan kuasa autonomi pentadbiran dan kewangan kepada Parlimen serta mewujudkan Majlis Perkhidmatan Parlimen bagi mengendalikan semua urusan pentadbiran Parlimen Malaysia di bawah skim perkhidmatan yang baru. Maknanya kerajaan tak ada halangan, bersetuju secara prinsip. Langkah reformasi ini adalah selaras dengan matlamat kerajaan ke arah memartabatkan doktrin pengasingan kuasa antara badan perundungan dengan badan eksekutif dan terus memperkasakan semangat perlembagaan dengan izin constitutionalism. Bagi merealisasikan usaha reformasi ini, beberapa sesi libat urus yang berkesan dengan izin meaningful engagement telah diadakan pada tahun 2023 dan pada tahun ini 2024, termasuk semua pihak yang di-Pertua Dewan Negara, yang di-Pertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Kementerian Kewangan MOF, Jabatan Peguam Negara AGC serta bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri BAHYU bagi memuktamadkan ketetapan dasar berkenaan dalam perkara ini. Jadi jawapan di sini memang dah 90% dah siap. Rang undang-undang pun dah siap. Hanya tunggu masa yang ditanya garis masa oleh Yang Berhormat Rauf tadi. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Rauf. Terima kasih jawapan daripada Menteri. Soalan tambahan saya adalah, ahli parlimen backbencher dan juga ahli parlimen pembangkang mempunyai sumber yang terhad untuk mengupah penyelidik parlimen yang berkualiti terbaik. Dalam rang undang-undang tersebut, adakah parlimen bersedia diperkasakan dengan memberi peruntukan allow pejabat dan pegawai kepada ahli parlimen backbencher dan juga pembangkang untuk mengupah penyelidik mereka sendiri dan bukan penyelidik yang disediakan oleh parlimen saja. Sekian. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Rauf. Memang Yang Berhormat sebelum pilihan raya yang lepas saya di backbencher. Sebelum tu opposition bench, sekejap atas bench. Memang kita nakkan parlimen bebas mempunyai kuasa sendiri menentukan hala tuju, kemudahan bukan saja speaker, SUDR, staf-staf parlimen tetapi ahli-ahli parlimen kedua-dua pihak saja. Kita nakkan tengok itu berlaku dalam zaman kerajaan Madani. Itu sebab ni kerajaan Madani kami cakap kami buat.
Yang saya harap kalau boleh lah Speaker, kalau boleh saya pun dah bincang dengan Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat dengan Dewan Negara dengan Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni, kalau boleh lah kita nak supaya dapat kita buat pindaan ni sekali dengan pindaan kewarganegaraan yang nak dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Sebab nak dapat undi 148 tu ke atas. Tapi saya rasa perkhidmatan Parlimen ni, semua dalam Dewan ni akan beri sokongan 222 undi. Saya yakin, confirm, sebab kemudahan pindaan ini, perlembagaan ini adalah kepada bukan saja rakyat di luar sana tetapi kepada kita semua sebagai ahli Parlimen. Di sini Tuan Speaker, isu yang kita tahu kuasa ni pernah ada dalam negara kita tetapi telah ditarik pada tahun 1993. Ia ditarik kerana pada masa itu menganggap Parlimen tidak boleh sangat bersuara, dan kita harap pada kali ini kuasa ni diberi balik supaya Parlimen boleh bersuara, dan sesiapa yang berada sebagai kerajaan mesti bertanggungjawab kepada rakyat melalui ahli Parlimen mereka. Tak kisah menyokong kerajaan ataupun ahli Parlimen pembangkang. Terima kasih Tuan Speaker. Baik, Yang Berhormat Tekan. Yang Berhormat Jurulun. Bismillahirrahmanirrahim. Menyentuh tentang Akta Majlis Perkhidmatan Parlimen, khususnya berkaitan dengan peruntukan kepada ahli Parlimen pembangkang, Perdana Menteri tidak pernah segan silu untuk menyatakan bahawa beliau hanya boleh meluluskan peruntukan itu jika ada perundingan. Adakah dengan RUU ini dibentangkan, kuasa tersebut dengan sendirinya akan terhapus? Yang kedua, adakah jaminan kerajaan bagi mewujudkan kuasa autonomi 100% kepada Dewan Yang Mulia ini, khususnya semua ahli Parlimen, tanpa ada campur tangan pihak eksekutif dan tekanan politik, khususnya kepada ahli-ahli Parlimen pembangkang? Dan yang ketiga, bila RUU ini akan dibentangkan? Sekian. Terima kasih Tuan Speaker. Inilah orang kata bila bagi betin nak peha Saya ingatkan satu je soalan, tapi tak apa, bulan puasa. Nak jawab pun kita tak boleh marah, tapi kita jawab cara baik. 3 jawapan soalan ni, tiga saya pusing. Pertama, last kali saya dah beritahu bila. Masa dia dah dekat, tapi harapan saya kalau boleh dibuat serentak supaya undi 148 ke atas tu kita dapat. Keduanya, dalam soalan ditanya tentang autonomi kebebasan, yang kita perlu ingat bahawa dengan adanya pindaan ini, kita nak memberi kuasa balik kepada Parlimen di mana adanya majlis. Jadi isu peruntukan, isu perbincangan, isu hala tuju, isu kebebasan, semua mesti dibincang antara Speaker, Upper House dan Lower House. Tuan Yang Speaker. Maknanya, inilah hubungan antara peranan kebebasan yang dimainkan oleh Yang di-Ketua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi ahli-ahli Parlimen kita yang ada dalam Dewan ini, kita terikat dengan parti kita, dengan Ketua Whip kita. Jadi dengan select committee yang ada, jawatankuasa House Committee yang ada, itulah perbincangan yang kita perlu wujudkan. Dengan adanya pindaan ini, sekurang-kurangnya kita dapat mulakan satu perbincangan secara terbuka, peranan yang lebih tepat dan lebih besar kepada ahli Parlimen menjalankan tugas. Kerana kami di sini, tak kisah kerajaan ataupun pembangkang, kami di sini kerana kami diletak oleh rakyat. Kewangan yang kita buatkan undang-undang untuk pindaan undang-undang lulusan untuk kewangan tiap-tiap tahun di segi belanjawan adalah duit rakyat. Itu sebabnya kami sebagai ahli Parlimen, kerajaan ataupun pembangkang bertanggungjawab pada rakyat. Perbelanjaan yang diberi juga adalah kita mesti bertanggungjawab pada rakyat. Itu sebab harapan daripada pihak kerajaan, permulaan perhubungan ini ialah mewujudkan pindaan kepada perlembagaan. Dan pindaan inilah akan memulakan pelbagai lagi satu bentuk perhubungan yang baru antara Parlimen dan juga pihak eksekutif. Inilah yang diharap oleh kerajaan kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri yang ke-10. Dan saya harap semua ahli Parlimen akan memainkan peranan yang sangat-sangat positif dan berfikiran terbuka. Sebab dalam semua aspek ialah perbincangan antara ketua-ketua parti dan juga perbincangan daripada pihak Whip di dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Itu harapan daripada pihak kerajaan. Terima kasih, Tuan Speaker. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia satu pencerahan yang padu daripada YB Azalina Othman
Ya, kita dengar bagaimana soalan daripada ahli pembangkang parti PAS ini. Tidak lain tidak bukan sahabat semua berbau politik, ya mau mengungkit. Sedangkan Datuk Seri sendiri menyatakan kalau mau bagi ataupun dapat peruntukan sebagai ahli parlimen berunding seperti mana yang dilakukan oleh Datuk Seri sendiri semasa beliau menjadi pembangkang. Ya, akhirnya termeterai satu MOU. Tapi kerana kebodohan, kerana kebangangan, kebobrokan pemimpin-pemimpin daripada PAS ini dan bersatu yang begitu berkeras kepala untuk tidak mau berbincang kerana takut apabila berbincang dan termeterainya ya berkaitan dengan isu peruntukan ahli parlimen ini, maka mereka habis modal untuk menyerang kerajaan, untuk membuat fitnah, menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Mungkin itu yang membuatkan mereka tidak mahu untuk berunding dengan kerajaan. Jadi terima kasih, sampai sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, ya pandangan dapat diberikan dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.